أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masih lagi baca dalam syarah bagi kitab Sulam Mubtadi. Sulam Mubtadi, syarah dia Kifayatul Muhtadi, karangan Syekh Muhammad Nur. Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Sulam Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur, anak kepada Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail adalah pengarang kitab Wisyahul Afrah dan juga pengarang kitab Matla'il Badri. Jadi Kifayatul Muhtadi muka surat 121, baris yang kelima daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan umpama takut atas yang terpelihara kehilangannya daripada anggota atau harta, dan jika ikhtisas sekalipun, dan umpama takut atas yang terpelihara kehilangan yang terpelihara, yang kita duk jaga, mana yang atas yang terpelihara tu, daripada anggota ataupun harta, dan jika ikhtisas sekalipun. Ikhtisas ni, ketakutan ni hanya kita seorang je kena, bukan umum. Ada yang umum. Yang umumnya macam mana? Dalam keadaan darurah, kalau pergi berjemaah mungkin bahaya kita punya tubuh badan kita, huru-hara contohnya, itu umum. Ataupun dalam keadaan darurah, kalau tinggal rumah masing-masing harta tak akan selamat, itu umum. Hak ni jika ikhtisas sekalipun ni, maknanya orang lain tak ada apa-apa pun, kita je orang carinya. Kalau pergi berjemaah, jumpa dalam perjalanan, nanya kita. Ataupun orang nak ambil harta kita je, harta orang lain orang tak kosek. Kalau kita tinggal rumah, takut kita ni kehilangan harta. Ni ikhtisas ni, makna ketakutan ni bukan umum. Ketakutan atas kita seorang pun termasuk keuzuran yang menggugurkan hukum fardu kifayah solat berjemaah, fardu ain solat Jumaat. Itu nak ceritanya. Nak cerita bab keuzuran. Jadi timbul ketakutan kalau datang berjemaah, anggota tubuh badan kita tak selamat, harta kita tak selamat. Ni dia panggil keuzuran dah ni. Walaupun ketakutan ni ikhtisas je, bukan umum. Kalau umum sama telah lah. Darurah ni, huru-hara ni. Kalau datang berjemaah, kemungkinan kita akan cedera ni, itu umum, sama telah lah. Ni dak ni jika ikhtisas sekalipun, maknanya kita je orang cari, tak ada darurahnya.
Kita ni orang cari ni salah kok mana tak tahulah. Kita dikendaki muka masuk dalam FB, jumpa budak ni di mana-mana kata kita pun tak lagi sejik dah ni kata dia orang contoh pada ni. Walaupun ketakutan tu ikhtisas saja makna apa ni? Maknanya ketakutan tu bukan kena pada semua orang sekalipun. Sama telah kalau ketakutan tu kena kepada semua orang. Sama-sama lah semuanya gugur fardu kifayah salat berjemaah. Kemudian minggu lepasnya kita bicara berkaitan dengan kesukaran sakit yang tidak dapat pergi ke masjid kerananya sakit. Walaupun sakit tu tak sampai tahap solat duduk sekalipun. Sekalipun sakit itu tak sampai tahap duduk. Maknanya dia semayang boleh berdiri. Tapi kesukaran sakit dia tu memang sakit dia tu memang kesukaran dia nak datang berjemaah. Tapi solatnya boleh berdiri. Sakit macam mana? Sakit macam mana? Dia sakit orang tak boleh jemaah ni, kalau mudahnya kok semayang pun duduk. Hati nampak sangatlah nak berdiri semayang pun tak boleh, sama telah nak jalan nak pergi masjid, lagilah kesukaran. Tapi tak dia kesukaran sakit yang tidak dapat pergi ke masjid karenanya, sekalipun sembahyangnya masih lagi sembahyang berdiri. Tapi dengan sakit itu agak kesukaran untuk hadir berjemaah. Itu dia panggil keuzuran dah. Ada ni. Kemudian kita mengelepah panjang pergi kepada kuasa ataupun lemah hak berkait dengan rukun sembahyang berdiri. Ingat mengelepah berdiri bagi sembahyang fardu rukun bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang lemah, fa illam tastati' fa qa'idan, Nabi kata. Lemah maka solatnya duduk. Fa illam tastati' maka tidak kuasa, lemahlah. Bila tidak kuasa, fa illam tastati' fa qa'idan, Nabi suruh solatnya duduk. Tak kuasa tu nak dobik, nak sakat, tak kuasa tu setara mana? Hak panggil berdiri bagi orang yang kuasa, berdiri tu rukun bagi orang yang kuasa. Nak dobik kuasa tu setara mana? Nak dobik fa illam tastati', Nabi kata maka jika tidak kuasa faqaidan, maka hendaklah kamu solatnya duduk. Fa illam tastati' itu nak dobik itu ada nak bubusakatan dia tu. Cuma dalam kitab fiqh keuzuran sakit yang kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk semayang. Pada ni walaupun kita masih lagi boleh berusaha mengekali berdiri, boleh, tetapi hilang khusyuk semayang. Sebab apa? Nak jatuh, nak tersembang, nak macam-macam. Tapi kontrol boleh, tapi boleh tupu semayang tak begitu. Hanyut masa nak jatuh, tapi tak jatuh pun. Hatu dia panggil uzur dah, dia panggil lemah dah, tak panggil kuasa dah gitu. Macam contoh lepasnya orang semayang atas perahu tu lah. Main atas perahu tu tidak boleh keimbang badan. Imbang badan lah. Kan peraan ni ombak tu kan duduk gini kan. Kita imbang badan kita. Kita buat. Boleh tau. Hak kodok boleh lagi lah. Dia ombak ni kadang-kadang kuat sangat-sangat. Hak kodok ombak yang masih lagi kita boleh. Boleh apa? Boleh imbang badan. Boleh tak imbang badan? Ke sudah hilang? Jatuh air dah. Ke mana? Tak ada orang kita ni. Tak ada orang kita ni. Cari penimpala. Tak cari penimpala. Marah dia orang kata kita. Cari penimpala, ikan pasar banyak dah. Cari penimpala tu buat apa? Balik penimpala dah tak boleh tidur lah. Ikan sekor pun tak boleh. Pergi pasar senang-senang tak ada penimpala. Kau dah mana boleh imam badan?
Boleh imam badan pun boleh semayang ke? Boleh semayang, tapi boleh tak khusyuk semayang tu pun semayang? Tak boleh. Hati dia panggil keuzuran lah tu. Bukan keuzuran yang adamul imkan, bukan. Adamul imkan ni tak boleh langsung. Mana kalau angkat berdiri tu kau debok jatuh. Tu sama telah lah uzur. Tapi nak panggil uzur berdiri tak sampai tangga tu baru panggil uzur dah. Walaupun masih lagi boleh usahakan kekal berdiri, tetapi kepayahan yang menghilangkan kesakitan, yang menghilangkan khusyuk semua dipanggil keuzuran dah. Ada ni. Tapi minggu lepas panjang cerita tu, main duduk tanya pula asmai takhusi. Payah lalu tu, panjang pula bicaranya. Main takhusinya macam mana? Sebab dia tengok dalam FB tu, YouTube tu, macam-macam. Ni ajar gini, ni ajar gini, hok ni kena buat gini, hok ni kata kena buat gini. Kalau buat gini tidak sah. Mudah sangat tidak sahnya. Hak takhusi pula ke mana? Lepas tu ada pula orang ajar nak duduk macam mana pun takbir wajib berdiri. Walaupun untuk berdiri masa takbir tu terpaksa kena upah orang akak sekejap untuk berdiri takbir pun, dan barulah lepas barulah duduk. Sekalipun dia kata, ya dia belajar mana pesen tu? Dia rukun berdiri dengan rukun takbir, rukun lain-lain. Pada ni rukun berdiri rukun fi'li, rukun takbir rukun qauli, rukun Fatihah rukun qauli. Atau rukun takbir, rukun Fatihah, rukun qauli tak berkait dengan rukun qiyam, rukun fi'li tu. Tak ada kait. Pada ni rukun takbir dengan rukun Fatihah sama je tu. Takbir Fatihah sama je. Rukun qauli tapi timbulnya takbir je. Dengan rukun berdiri, rukun fi'li tak ada kaitan pun. Apabila lemah, maka berdiri tidak menjadi rukun. Solatnya duduk, maka takbir pun dalam duduk, Fatihah pun dalam duduk, rakaat pun dalam duduk, iktidal pun dalam duduk. Tiba-tiba tak boleh. Takbir kau ke mana pun wajib berdiri. Lepas tu nak berdiri macam mana ni, dia ni tak boleh berdiri. Wajib kena akad. Nak akad siapa nak tolong, wajib kena upah. Ini ajaran TV ni. Ini ajaran TV ni. Kata karuk sungguhlah dia ajar. Ajaran TV. Wajib upah. Upah untuk angkat diberi sekejap, dia pun Allahu Akbar. Boleh dah. Barulah letak sela-sela. Kok ke mana pun takbir wajib berdiri. Apa kaitan takbir dengan berdiri? Takbir rukun qauli lain, berdiri rukun fi'li lain. Bila lemah je maka berdiri tidak jadi rukun. Semayangnya duduk pun dulu takbir dengan Fatihah, dengan rakaat, dengan iktidal, duduklah. Apa kaitan dengan takbir? Dia kata wajib berdiri takbir. Makna tu memang pelik sangatlah tu. Pelik, tapi mengajar dalam TV baca bab fiqh. Kalau kuasa sampai ke iktidal wajib berdiri kalau dah kuasa. Tapi timbul hak tu lah, hak takhusi tu mana dia kena belajar molek lah. Sebab ni ada hak saya baca di Masjid Abidin, panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Ni dia ada sentuh sedikit lah berkaitan dengan solat takhusi. Dia sebenarnya semayang takhusi ni, duduk atas khusi ni, duduk atas kursi ke duduk atas latar ke tak ada isu. Duduk atas kursi, duduk atas latar, duduk atas meja, duduk atas udara, boleh duduk atas udara. Ada ilmu boleh terapung diri tu kan, ampung dah, apung diri terapung. Dan oleh kerana lemah daripada berdiri, duduk lah.
Macam mana duduk? Duduk hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duduk atas lantai. Tu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah syarat duduk atas lantai? Dah duduk je, duduk. Dia tak kuasa berdiri, maka solatnya duduk. Atas lantai hak sunnah Nabi ke, atas kursi ke, atas meja ke, duduk. Lama kita lemah daripada berdiri. Ada ni. Jadi semata-mata duduk atas kursi tak ada isu, ganti kepada rukun berdiri. Cuma yang timbul isunya selesai rukun i'tidal. Rukun i'tidal kalau duduk atas lantai, rukun i'tidal kalau duduk atas kursi sama je lah pasang duduknya. Duduk daripada mula takbir, diuzur daripada mula takbir, dia duduk atas lantai, duduk atas kursi. Ketika rokok sama je, ketika i'tidal sama je. Sama je. Ada ni. Duduk atas lantai, duduk atas kursi, rokok sama. I'tidal sama. Yang timbul isunya rukun sujud. Rukun sujud ni ada syarat dia pula. Ia ada 8 syarat rukun sujud. Tapi persoalan khusi ni dia membabitkan 2 syarat, iaitu kena bumi 7 anggota dan syarat tankis. Tankis ni kita panggil menungging, dengan bahawa tinggi punggung daripada kepala. Itu syarat untuk sah rukun sujud. Kalau kita sembahyang atas kursi untuk menyempurnakan syarat rukun sujud boleh ke tak? Tu timbul isu. Isunya bukan semata-mata duduk atas kursi ganti pada rukun berdiri, tak ada isu di situ. Untuk takbir, untuk baca Fatihah, untuk rokok, untuk i'tidal tak ada isu. Duduk atas lantai ke, duduk atas kursi ke, bila lemah daripada berdiri sama je. Tapi duduk atas lantai tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang timbul isunya adalah rukun sujud. Rukun duduk antara 2 sujud tak ada masalah. Sama ada duduk atas lantai ke, duduk atas kursi sama je. Rukun duduk tasyahud akhir, duduk atas lantai, duduk atas kursi sama je. Pada ni kan rukun duduk tasyahud akhir, selawat dan salam tu kan duduk tu rukun fi'li. Baca tasyahud akhir rukun qauli, selawat rukun qauli, salam rukun qauli. Jadi rukun fi'li duduk ketika tasyahud akhir tu, duduk atas lantai, duduk atas kursi sama, tak ada isu. Yang isunya rukun sujud. Apa tak ni? Biar faham dia punya apa ni? Apa? Apa? Tempat duduk orang apa? Dia lah apa? Dia punya point dia tak apa? Boleh tak semai duduk atas kursi? Boleh je. Boleh lah. Untuk ganti pada rukun berdiri. Untuk semata-mata duduk ganti rukun berdiri, okey je, tak ada apa-apa. Barulah timbul macam mana kita nak menyempurnakan syarat untuk rukun sujud. Faham tak? Kalau kita faham situ, kita boleh fahamlah suasana tu macam mana, keadaan tu macam mana. Tu panggil apa? Panggil apa ni? Duduk pun panggil apa? Duduk masalah tu lah. Dia punya apa ni baik? Kita nak kena faham dia punya kedudukan ni. Hak timbul isunya di mana? Hak masalah duduk atas kursi tu, di mana kau timbul isu? Timbul isunya berkaitan dengan nak menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Faham tak ni? Situ je point. Ini cerita mazhab Syafi'i lah ni. Kalaulah dianya, keuzuran dia, walaupun di sembahyang talata sekalipun, dia tidak boleh menyempurnakan syarat rukun sujud. Contohnya, dia melakukan pembedahan mata. Kalau duduk atas latar pun,
sujudnya macam mana, dia tunduk je sikit ke hadapan. Sebab memang dia tak boleh nak tunduk banyak ke hadapan. Tapi kalau orang melakukan pembedahan mata ni, di semayangnya berdiri. Di semayangnya berdiri. Faham tak ni? Masa rokok ditunduk sedikit. Kemudian dia i'tidal. Pada masa sujud diturun ke lantai. Kemudian dia pun tunduk sedikit untuk sujud. Jadi boleh gitu je. Sujud ketika duduk atas latar bagi orang yang melakukan pembedahan mata. Ada kalau duduk atas latar tunduk gitu je sujud, duduk atas kursi pun gitu juga. Baik duduk atas kursi kalau tak mau turun bawah kau. I'tidal ni berdiri. Rokok berdiri, i'tidal berdiri. Siapa tak nak sujud, dia pun pergi duduk atas kursi. Dia pun tunduk ke hadapan untuk sujud. Kalau duduk latar, mana? Gitu juga. Tidak boleh kena bumi tujuh anggota juga. Tak boleh tinggi penguda kepala juga. Nak atas kursi boleh lah. Selesai sujud yang pertama, dia pun duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, duduk atas latar, atas kursi sama je. Duduk atas syak akhir, duduk atas latar, atas kursi sama je. Isunya sujud tu. Kalau sujud atas latar, boleh tak kena bumi tujuh anggota? Tak boleh. Boleh tak tinggi penguda kepala? Mana boleh, dia hanya boleh tunduk ke hadapan sedikit je. Dia pun malah lah. Lepas i'tidal berdiri, dia malah turun bawah. Dia nak duduk atas kursi, dia pun tunduk atas kursi untuk sujud. Kalau turun latar sama je. Boleh lah. Ada ni. Itu orang solat berdiri. Dia hanya melakukan pembedahan mata. Dia memang uzur. Dia memang kena solat duduk. Tapi dia ni kaki dia belunjuk ke hadapan. Duduk blok. Dia kaki patuh ke kaki ceria, dia kena belunjuk ke hadapan. Tapi semayangnya duduk. Maka masa orang lain tak ada bicara, sama je. Macam dia sujud masa dia belunjuk atas latar. Macam dia sujud. Tunduk gitu je ke hadapan, ke kaki dia belunjuk, kita nak sujud macam mana? Kalau dia pun semayang atas kursi, macam mana sujud? Sama juga. Boleh semayang atas kursi daripada awal sampai ke salam. Ada tak? Kalau di semayang atas latar, sujudnya sama. Tidak boleh menyempurnakan syarat sujud. Kena bumi tujuh anggota, dahi, dua tangan, dua lutut, dua perut, jari kaki. Dan tak boleh tinggi punggung daripada kepala. Kalau duduk atas latar. Sebab dia tadi, dia patah kaki ke, duduk kadang belunjuk. Maka sujud tak boleh kok. Sujud duduk gitu, dia tunduk je ke hadapan. Dia pun semayang atas kursi, sama kok. Tapi kalau dia semayang atas latar, boleh sujud kena bumi tujuh anggota. Tiba-tiba dia pun duduk atas kursi, dia tunduk, setakat tunduk. Mana kena bumi tujuh anggota? Tidak menyempurnakan rukun syarat rukun sujud. Ni masalah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita cerita, masalah kita tak ceritalah mazhab Syafi'i. Isunya di rukun sujud. Ada ni. Dan memang ada orang dia semayang duduk, dia tak boleh sujud. Dia sujud pakai guling lalu lah. Tengok ni. Dia duduk tu pun nebeng kadang-kadang. Sepatutnya dia solat mengiring dah. Tapi dia boleh duduk, dia duduk. Boleh tak sujud? Tak boleh. Kalau dia sujud je memang pakai terembah dahi-dahi atas latar. Dah kita yang tolong dia, tak perlu di situ. Nak tolong kita tolonglah. Tapi nak ceritanya, dia nak sujud tak boleh. Dengan lemahnya badan dia, capur badan dia pula gemuk ke macam mana, dia tenaga pula tak ada. Dia memang tak boleh sujud. Sujud pakai guling lalu. Duduk boleh. Sujud pakai guling lalu. Maka dia pun duduk atas latar, congok, dia pun tunduk setakat boleh untuk isyarat kepada sujud. Kalau pesen tu tak tahu kursi pun tak apa. Gitu je lah. Ada ni. Tu kena perhati di syarat bagi rukun sujud. Kalau kita semayang atas latar, boleh tak menyempurnakan syarat? Tak boleh. Atas kursi boleh lah. Ketika sujud. Kan? Sama juga bagi orang yang dia boleh sujud, tetapi dia boleh berdiri dan dia boleh sujud. Dia boleh turun ke bawah.
Tapi dia kalau dah turun ke bawah tak naik. Ada dia payah sikit ni kalau bab uzur, bab sakit ni, sebab dia orang ni keadaan tu berbeza. Orang ni gini, orang ni gini, orang ni tidak sama. Berdiri boleh, turun ke bawah tak naik. Saya pernah jumpa orang uzur seumpama ni, dia agak gemuk. Dia mari belajar, kemudian dia duduk atas kursi. Berjalan gagah lah, tak bertungkat, tak apa, berjalan gagah. Tapi dia atas kursi. Masa belajar atas kursi, dia tanyalah, macam mana saya ni nak semayang apa semua. Nampak gagah je, gagah kata dia. Tapi kalau turun ke bawah tak naik. Lepas tu dia tanya, ustaz nak tengok ke? Dia pun turun duduk. Dia turun duduk sungguh, tak boleh naik sungguh. Dekat nak merakak, dia tak boleh naik. Dalam kelas tu pula orang puang belakang, tak ada orang lelaki. Dia kata di rumah dia, anak dia seorang pun tak boleh nak akak dia. Kalau dalam duduk atas latar, tak boleh nak akak. Dia tubuh sedap. Anak seorang pun tak boleh nak akak. Lepas tu ni orang perempuan belakang, nak akak mana nak tahu. Saya balik pun duduk atas latar, tak boleh naik. Panggil kering ke orang ni tak tahulah tu. Panggil kering ke, panggil anak dia duduk rumah. Dia kata anak dia kalau seorang pun tak boleh nak akak dia. Dia tak boleh turun latar, tak boleh naik. Berdiri gagah tapi tak boleh turun. Dia turun, dia tak nak tengok apa, tak boleh naik sungguh. Dia kan nak pusing dia, tak boleh naik, tak tahulah orang ni nak balik. Dan masalah perempuan lelaki, bukan lelaki dia kelas tu. Orang pesen ni bila dia berdiri boleh, duduk boleh, tapi kalau dah duduk tak boleh berdiri, maka dia wajib berdiri semayang. Rokok macam biasa, iktidal dan berdiri macam biasa. Untuk sujud hanya tunduk dalam berdiri saja, jangan turun ke bawah. Ini mazhab Syafi'i. Cerita mazhab Syafi'i ni. Kalau cerita mazhab Hanafi, berdiri boleh tapi tak boleh duduk, duduk boleh tapi tak boleh naik. Mazhab Hanafi pilih duduk, sebab duduk lebih hampir kepada bumi. Kita mazhab Syafi'i tak, kita mazhab Syafi'i pilih berdiri, jangan duduk. Kita lebih berdiri daripada duduk, daripada kena bumi. Jadi masa sujud dia berdiri juga, tunduk. Boleh tak kena bumi tu jauh anggota? Tak boleh juga. Duduk atas kursi duduk Masa sujud, masa duduk antara sujud, masa tasyahud duduk atas kursi tak apa. Tapi sebenarnya dia buat berdiri sebenarnya. Tapi kalau boleh duduk sekejap, berehat sikit tak? Duduk atas kursi boleh. Pada masa sujud, pada masa duduk antara sujud, pada masa tasyahud, duduk atas kursi. Hak berdiri, hak Fatihah, hak rakaat iktidal tu wajib berdiri sebab dia kuasa berdiri. Cuma dia tak boleh turun ke bawah je. Tapi hukum asalnya dia berdiri walaupun pada masa sujud, walaupun pada masa duduk antara sujud, walaupun pada masa tasyahud awal, dia mestilah dalam berdiri sebab dia tak boleh turun ke bawah. Tapi kalau dia nak duduk sementara atas kursi, boleh rehat sekejap. Selesai, bangunlah pula. Orang seumpama ni dia tak boleh turun latar je. Kalau setakat duduk atas kursi dia boleh bangun. Turun latar tak. Seumpama boleh duduk atas kursi lah. Duduk atas kursi pada masa sujud tu lah. Pada masa Fatihah, rakaat, iktidal dia wajib berdiri sebab dia kuasa. Tu kata kena tengok keadaan macam mana. Nak kata secara sah dalam atas kursi, nak cerita payah. Sebab apa? Keadaan yang berbeza, keuzuran yang berbeza. Dalam buku ni ditulis pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi atau seumpamanya, atau di atas lantai. Kursi seumpamanya atas meja atau di atas lantai, dan mampu sujud di atas lantai tempat sujud, dia mampu sujud kena bumi 7 anggota, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak mahu sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja kalau atas kursi. Ni bagi orang yang boleh sujud atas lantai macam biasa, kena bumi 7 anggota. Maka buku ni pun timbul juga. Timbulnya, ada kata di sini,
Pesakit yang solat duduk sama di atas kursi atau umpamanya atau atas lantai, dia tak ada isu pun duduk atas kursi, tak ada isu. Hak timbul isunya dah mampu sujud di atas lantai tempat solat, hendaklah sujud di atas lantai, sebab kena sujud macam biasa. Dia tak boleh sujud hanya tunduk tubuh itu, tak boleh. Tapi duduk atas kursi dia kata boleh, dia kata tak boleh ke? Dia tak kata tak boleh, tapi masa sujud kena jaga. Kalau mampu sujud atas lantai, kena bumi 7 anggota, wajib sujud atas lantai, kena bumi 7 anggota. Nah gitu je. Tapi buku ni kata, tapi ayat dia tu mana faham lah. Ayat dia ni hak main atas kursi. Maka bukan kata main atas kursi, isunya masa sujud. Cuma hak dalam YouTube tu dia persoalkan. Satu persoalannya adalah ketika dia semayang berdiri, dia rokok macam ni. Ada ni. Lepas selesai tidak berdiri, dia pun duduk atas kursi untuk sujud. Dia pun sujud ditunduk ke hadapan. Maka timbul persoalannya, rokok atas kursi, rokok berdiri gini, duduk atas kursi, sujudnya jadi ni sekarang dia semayang berdiri. Berdiri, rokok pun dalam berdiri, tidak dalam berdiri. Untuk sujud dia pun tarik kursi duduk. Kemudian ditunduk untuk sujud. Nampak tu congek tu kan? Masa rokok atas masa rokok berdiri mana? Gini kan? Ni rokok berdiri gini. Duduk atas kursi, sujudnya ada ni. Tadi dia berdiri, Fatihah berdiri, rokok berdiri. Rokok berdiri ni kan gini kan? Faham tak? Tidak dalam diri. Nak sujud dia tarik kursi, dia pun duduk. Dia pun turun, tunduk. Ni. Setara ni je boleh. Rokok tadi gini, masa berdiri. Maknanya rokok lebih rendah daripada sujud. Walaupun Nabi suruh sujud lebih rendah daripada rokok ketika isyarat. Ni kira mana pula tu? Jangan duk kira lah tadi dia rokok berdiri, sekarang dia sudah duduk. Situasi yang sudah berbeza, jangan duk banding lah antara dua situasi yang berbeza. Tadi rokok dalam berdiri, sekarang ni dia duduk, situasi duduk, dia sujud ketika duduk. Jangan duk banding lah. Faham tak tu? Kalau lah kita kata di solat berdiri, kau cerita orang gemuk tadi, kemudian dia terus berdiri, sujud berdiri juga, dia tak duduk atas kursi, maka dia rokok dalam berdiri macam biasa, dia tidak, dia sujud dalam berdiri ni kalau boleh, tak ni tunduk rokok dalam berdiri, kemudian i'tidal, kemudian sampai masa sujud dia buat dalam berdiri, dia pun turun ni bukan rokok, ni sujud dalam berdiri. Kalau boleh biar rendah sikit daripada rokok tadi, kalau boleh. Kalau rendah sikit dari rokok tadi pakai sembang lalu sama je jadi. Sama tak apalah. Ada ni. Tapi kalau boleh dia wajib rendahkan sujud sebab di situasi sama. Tak, dia gini, dia semayang berdiri. Dia rokok dalam berdiri, dia tidak dalam berdiri, okey. Dia tak mahu turun ke bawah. Ni orang gemuk, ni orang tak boleh turun ni. Dia pun sujud, dia tunduk tunduk setakat boleh. Bukan rokok lah ni tunduk. Tapi sama-sama berdiri. Rokok tadi berdiri, sujud berdiri. Wajib rendahkan sujud daripada rokok jikalau boleh. Sama juga kalau dia semayang duduk atas kursi, ataupun dia semayang duduk atas latar, tapi sujudnya tak boleh kena bumi. Sujud tak boleh kena bumi. Dia semayang atas latar, duduk atas latar, duduk atas kursi. Dia pun tunduk, ni kata kursi, tunduk pada rokok. Baca Fatihah selesai, tunduk pada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Tunduk pada sujud ni biar kalau boleh rendah lagi daripada rokok tadi. Sebab sama-sama situasi duduk. Kalau boleh. Ada ni, kalau boleh wajib rendahkan isyarat pada sujud nak banding dengan isyarat kepada rokok dalam situasi yang sama. Berdiri sama berdiri, duduk sama duduk. Adapun kalau rokoknya berdiri,
Sujudnya duduk atas kursi, situasi yang sudah berbeza. Jangan nak banding lah. Tadi rokok berdiri begini, kemudian rokok atas kursinya jadi corek ke atas sikit. Maka tidak sah. Lepas tu nak macam mana ni? Dia ajar. Rokok dalam berdiri, Sami Allah man hamidah, kena sujud dalam berdiri dulu. Sujud dalam berdiri, baru tarik kursi. Baru tarik kursi. Allah kata dia ajar apa benda gitu. Kena dia kena diri tu juga kena turun sujud baru tarik kursi. Dah tak payah. Situasi yang sudah berbeza tidak ada masalah. Satu lagi dia buat timbun sebab apa? Kita semain berdiri, rokok dalam berdiri, betul? Tidak dalam berdiri. Duduk dulu ni, barulah sujud yang pertama. Duduk tu menambahkan rukun, batal. Ulok dah. Apa benda nak suruh batal habis sembahyang orang? Tak, sekarang ni pandang ni, dia sembahyang berdiri, rokok tidak dalam berdiri. Dia pun tarik kursi duduk dulu ni menambahkan rukun fi'li. Sebab duduk tu rukun fi'li ya. Lepas tu barulah di sujud yang pertama menambah rukun duduk, batal. Lepas tu nak macam mana? Masa tak ada juga. Tidak sesak, tidak berdiri, tunduk dulu ke sujud, barulah tarik kursi. Ini pun dia tarik kursi pula jumpa jatuh lagi. Dia jumpa je kursi. Dia kata tak boleh. Kalau kita duduk dulu siap-siap, baru kita sujud yang pertama. Duduk tu menambah rukun fi'li. Dia duduk, dipanggil duduk yang khafifah, duduk yang ringan, duduk yang sekejap. Tu tak kira, tu dimaafkan. Tidak ada orang buat. Contoh kalau orang buat, tak ada orang buat ni, dia i'tidal berdiri, comel, dia pun turun ke bawah untuk sujud yang pertama. Dia berehat sekejap. Mana ni? Dia berehat duduk sekejap, baru dia sujud yang pertama. Tu pun dimaafkan. Tak panggil tambah rukun duduk. Berkali dia lelah, berkali tau. Dia ni semai biasa, berdiri macam biasa, sujud di bawah macam biasa. Selepas dia i'tidal berdiri, dia turun kepada sujud tu, dia berhenti sekejap. Dan qada tamakninah berhenti sekejap. Kita duduk antara dua sujud. Hak ni duduk sebelum sujud yang pertama. Bukan gitu. Rukun fi'linya duduk antara dua sujud. Tamakninah, dapat dah rukun duduk antara dua sujud. Hak ni bukan duduk antara dua sujud, duduk sebelum sujud yang pertama. Dan dapat qada tamakninah pun masih lagi dimaafkan. Tak panggil menambah rukun fi'li, rukun perbuatan. Tapi tak ada orang buat. Ada ni. Tak, mana apabila dia duduk sempat qada tamakninah tu macam satu rukun dah tu. Kan kita rukun duduk antara dua sujud kan. Tamakninah dapatlah rukun duduk tu. Tapi ini bukan duduk antara dua sujud, sujud yang pertama, sujud kedua. Daripada i'tidal sebelum sujud yang pertama, dia duduk dulu. Dapat qada tamakninah. Jangan buat pekerjaan ni, tapi kalau dia buat gitu, dapat qada tamakninah, masih lagi dimaafkan, tidak dinamakan menambah rukun fi'li. Ni setakat diri duduk tak kursi sekejap, lepas tu sujud yang pertama tak panggil menambah rukunnya. Sama juga kita lepas sujud sejadah, sujud tilawah, sujud sejadah, kita tidak ada duduk istirahat. Pandai ni, lepas sujud sejadah kita terus naik kepada sambung berdiri rakaat pertama. Dia tidak ada duduk istirahat, tak ada duduk berhenti sekejap tu, tak ada. Kita rakaat pertama, nak naik rakaat kedua, lepas sujud yang kedua,
rakaat ketiga nak naik ke keempat lepas sujud yang kedua tu kan kita sunat duduk sekejap. Dia panggil duduk istirahat, barulah kita terus kepada berdiri rakaat yang kedua ataupun di rakaat keempat. Ada ni. Adapun sujud sejadah dia tidak ada duduk istirahat. Lepas sujud yang pertama memang sujud sekali je. Sujud sejadah, lepas sujud tu naik terus. Tiba-tiba lepas sujud sejadah dia duduk sekejap, dapat qada tamakninah pun dimaafkan lagi, tidak dikira menambah rukun fi'li, rukun perbuatan. Tapi tak sunat buat gitu, jangan buat gitu. Tapi kalau buat gitu dia panggil menambah satu rukun fi'li dah tu. Dah duduk qada tamakninah. Boleh rukun fi'li. Tak dimaafkan. Dia panggil duduk yang sekejap walaupun dapat qada tamakninah sekalipun. Di setakat berdiri i'tidal, ambil kursi, duduk sekejap, sujud yang pertama atas kursi, dia kata sudah menambah rukun duduk, rukun fi'li, batal semayang. Senang. Ini semua dia di belakang. Sebab tu dia masalah atas kursi ni tengok kepada keuzuran masing-masing lah. Tengok pada keuzuran masing-masing. Kalau kita boleh sujud kena bumi tujuh anggota, tinggi punggung daripada kepala tersujud atas latar, maka tak boleh main atas kursi lah. Bukan tak boleh main atas kursi, tak boleh sujud tunduk daripada atas kursi, tak boleh. Pada ni lepas tu dia boleh duduk atas kursi sekejap, lepas tu masa sujud turun ke latar. Buat gitu lah. Daripada buat gitu baik duduk atas latar terus, tak usah duduk atas kursi lah nya. Susah je naik turun duduk atas kursi, duduk atas latar. Jadi kursi kesok jatuh kita yang pula. Atau dia masalah ni payah sikit lah. Dia kena tengok seorang awak ni masalah macam mana, uzur awak ni macam mana. Tu kita kena ngaji molek tu, kena faham molek perkara ni. Kita nak pukul rata tak boleh. Aku kata tak boleh. Dia kalau mazhab-mazhab lain ni dia agak simple sikit lah bab duduk atas kursi ni. Orang duduk buat alasan Mekah main atas kursi. Kalau ikut ceritaan orang yang belajar Mekah, dia kata main atas kursi ni bukan orang Mekah buat. Asal dia lah, dia kata orang Mesir, orang Syria yang buat. Orang Mesir, orang Syria ni kadang-kadang dia punya tubuh dia besar. Tubuh besar ni kemungkinan dia turun ke bawah tak boleh naik. Apa dah ni? Dia tubuh besar. Macam saya sebut tadi lah, turun ke latar tak boleh naik. Kita nak angkat tubuh dia, dia kena orang lain pula angkat. Jadi saya dengar daripada pelajar kita mengaji Mekah, dia kata asalnya dulu orang Mekah tak main atas kursi. Orang Mesir, orang Syria berpunca biasa daripada dia tu gemuk. Jadi kita bermazhab Syafi'i, main atas kursi tu tengok keadaan lah macam mana hak yang kita. Hak yang penyakit kita tu macam kena belajar. Jangan turut orang Mekah gitu lah. Dia alasan dia Mekah. Dan kadang uzurnya macam mana, mereka mazhabnya apa. Sampai ke kempen pula kepada pihak masjid supaya mesra pesakit. Apa maksud masjid mesra pesakit? Sediakan kerusi. Dia ajar kita ke masjid supaya mesra pesakit. Mesra pesakit dengan bahawa sediakan kerusi. Mesra pesakit ini dengan bahawa kita buat tempat wudu untuk orang tak apa-apa sihat. Tu bang mesra pesakit. Ada ni. Mana biarlah tempat wuduk ni ada untuk orang yang uzur sikit. Kursi tak payah. Tapi bagi pesakit secara individu, dia ada keuzuran yang boleh mata kursi, dia buat kursi sendirilah. Cuma kena belajar molek je, jangan turut orang semata-mata. Kita minggu lepas cerita bab kuasa berdiri menjadi rukun, lemah berdiri tidak menjadi rukun. Atau bab rukun tu.
Sekarang kita bicara bab syarat bagi rukun sujud. Ya, baik. Kita bicara syarat bagi rukun sujud. Dia ada 8 syarat bagi rukun sujud dalam kitab Idatus Sibyan. Ada 8 syarat. Tapi saya sebut 2 je lah. Kena bumi 7 anggota, tinggi punggung daripada kepala. Kalau kita semata lata, kita boleh menyempurnakan syarat ni. Tiba kita semata kursi, ketika sujud, kita tunduk tanpa menyempurnakan syarat rukun sujud ni. Dan mazhab Syafi'i tak sah lah rukun sujud kita. Tak sah rukun sujud, tak sah lah sembahyang. Tapi poinnya di mana? Di persoalan nak menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Bukan semata-mata duduk atas kursi, itu bukan. Cuma mazhab-mazhab lain ni, macam mazhab Syafi'i, syarat kena bumi 7 anggota. Mazhab lain tak ada syarat pun. Sebab tu mazhab lain, dia kalau Mekah ni cerita orang dulu lah, sekarang mungkin wallahualam lah. Dia kalau kena nasib tak baik, dia kata terlekat di ruang yang sempit macam semacam jenazah dah. Sah dia tu macam jenazah dah. Ada ni. Sah tu macam jenazah dah. Orang mazhab mereka, dia sujud atas orang je. Sujud atas orang, tak ada masalah. Oni sujud, dia tak apa. Kita tak boleh. Kita nak sujud atas orang, boleh je kalau punggung kita lebih tinggi daripada kepala. Nak tinggi punggung daripada kepala, nak punggung depan tu tinggi dah. Congek kepala kita, punggung kita bawah lah. Dia mazhab dia tidak ada masalah. Mazhab dia 6 anggota ni selain dahi terapung atas udara, tak apa, tak kena letak. Lepas tu nak buat warna tu, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut je kaki tak kena letak, terapung. Lepas tu kepala je kena dahi. Kepala je kena dahi. Nak buat warna, reka nak buat warna pun. Terapung, dahi je buat atas letak. Tak apa mazhab mereka. Mazhab mereka pula, dahi ni kalau pakai serban ni penuh, tutup dahi dengan serban, sujud atas serban, sah molek-molek ada. Ada satu tempat tu imam dia import orang luar, bukan orang Malaysia. Dia pakai serban ikat sini. Puak-puak ada jumpa tu, dah tu imam ni syekh nak warna ni. Apa dia ikat serban sampai ke tutup dahi? Berkali kalau semayang nanti dia tarik serban dia naik ke atas orang kali. Siapa kata kepih? Dok tarik duduk sini. Lepas tu makmum belakang luar dah ni. Siapa masa sujud, disujud atas serban tu. Makmum kita ni mazhab Syafi'i, dahi wajib jangan ada berlapik dengan sesuatu. Mula wahara. Mazhab dia tak apa kata. Mazhab dia tak apa, walaupun berlapik dengan serban pun tak apa. Kita tak boleh lah. Jadi mazhab mereka tu agak longgar sikit lah bab syarat sujud. Kita mazhab Syafi'i ni syarat sujud tu kena bumi 7 anggota, tinggi punggung daripada kepala. Ni kalau mazhab Syafi'i kita. Tak semai tak kursi tu lah. Tapi tadi kena belajar molek. Jangan kita hanya semata-mata turut orang. Orang mata kursi retek. Kita jangan. Kita belajar molek. Sebab kadang-kadang kita ni hanya meniru semata-mata. Semai tak kursi, rakaat pertama berdiri, okey. Rakaat berdiri, okey. Rakaat berdiri tu nampak gagah je rakaat berdiri. Ada ni. Sami Allahu liman hamidah, masih lagi berdiri. Untuk sujud, Allah ditarik kursi dia bawa. Dia pun duduk atas kursi. Dia pun sujud tunduk daripada kursi, tunduk ke bawah. Lepas tu duduk antara sujud atas kursi, sujud yang kedua tunduk ke hadapan. Naik rakaat kedua, Jumaat ni Jumaat. Naik rakaat kedua, terus kekal atas kursi baca Fatihah. Rakaat pertama tadi sampai ke rokok berdiri, comel-comelnya rokok ni, tak ada nampak macam nak jatuh, tak ada. Rakaat kedua lepas daripada sujud tu, rakaat kedua dia pun terus duduk atas kursi.
sampailah ke salam. Mungkinlah kata akad pertama dia sihat, akad kedua dia pening kepala. Tiap-tiap minggu gitu hari Jumaat. Tak tahulah dia akad kedua pening sokmo tiap-tiap minggu. Mana kita tahu? Badan. Jadi curiga apa benda ni akad pertama dia berdiri. Lepas daripada sujud yang kedua akad pertama atas kursi, akad kedua baca Fatihah dalam duduk sampai ke salam. Selesai semayang, orang uzur ni biasa kursi dia lipat tu buat tungkat. Buat tungkat lah. Tak, biasa kalau orang uzur ni dia semayang atas kursi sudah semayang dia lipat, kursi tu dia buat tungkat. Pada ni. Ni tak kursi buatan bahu, dia berjalan pitah kita. Pitah kita. Laju dia dah boleh kita berjalan. Apa isu dia? Wallahu'alam. Mungkin dia penyakit luar biasa mungkin. Mana kita tahu? Dia semayang je pening kepala, sudah je tengok mari salat, hilang pening kepala, dia pun tenaga semula. Dia berjalan, gagah dia. Tiap-tiap minggu amal seumpama tu. Itu wallahu'alam. Cuma kita jangan semata-mata turut orang buat molek. Ada ni. Sebab ini berkait dengan rukun sembahyang, berkait dengan syarat bagi rukun sembahyang, syarat bagi rukun sujud. Hak dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi melepas cerita semai duduk apa semua tu, timbullah masalah mai kursi. Itu isu biasa. Kalau kita tekan dalam FB pun memang timbul persoalan hak atas kursi ni. Ni kata gini, ni kata gini, timbul macam-macam tadi itulah. Tinggi rokok daripada sujud, tu tak ada isu. Sebab rokoknya berdiri, sujudnya duduk. Kalau gini, kita semayang duduk sebab kita uzur, kita semayang duduk. Maka rokok kita dalam duduk. Kita main duduk macam biasa atas latar, kita rokok atas latar. Rokok atas latar. Lepas iktidal tu tak boleh dah nak duduk, tak boleh dah. Sujud pun tak boleh dah. Kena mengiring dah. Anyuk dah, nak rebah dah duduk ni, contoh. Pada ni. Tadi okey lagi. Okey orang uzur. Semuanya sudah duduk, bukan main berdiri. Okey orang uzur. Tapi dia masih lagi kuasa duduk. Dia pun duduk lah. Baca Fatihah, rokok dalam duduk, iktidal dalam duduk. Lepas tu tak boleh dah. Tak boleh nak sujud macam biasa, tak boleh dah. Dia memang nak terbalik dah. Maka bila uzur lemah daripada duduk, sembahyangnya mengiring. Dia pun terbalikkan tubuh dia pun sembahyang mengiring. Dia pun isyarat kepada sujud ketika mengiring. Dia nak banding tak lagi dengan hak rokok dan duduk tadi. Tak ada banding-banding lah hak tu. Rokok dalam duduk ni, sujud dalam mengiring. Buat setakat boleh lah. Tadi dia semai duduk serta rokok. Mungkin tunduknya ke bawah sikit, setakat dia boleh lah. Sebab dia cadangnya sujud atas latar. Ada ni. Tiba-tiba lepas rokok, duduk iktidal ni, tak boleh dah. Tak boleh dah nak sujud atas latar, tak boleh dah. Memang rebah dah ni. Dia pun terbalikkan tubuh dia, semai nak kena mengiring. Maka sujudnya isyarat dalam mengiring. Dengan tubuh kalau boleh, tak boleh dengan tubuh, dengan kepala kalau tak boleh dengan tubuh. Tapi kita nak kira dah tubuh dalam solat mengiring tu untuk isyarat sujud ni, nak kira dengan tubuh kita rokok dan duduk tadi setara mana? Tak kira dah. Sebab tadi rokok situasi duduk, sekarang sujud situasi mengiring. Sama lah juga. Tadi bicara rokok dalam berdiri, kemudian bicara sujud ketika duduk atas kursi, situasi yang berbeza. Sudah banding tak tu? Situasi yang berbeza. Situasi sama, barulah wajib rendahkan kepada sujud, nak banding isyarat kepada rokok jika kuasa. Ni ilmu perlu sangat-sangat ilmu ni perlu belaka pada ni. Tapi hak ni hak membabitkan diri kita sendiri, keluarga kita, orang tua kita, orang kita jaga ni macam mana, hak ni uzurnya begini, kita nak macam mana. Banyak kira tu. Tambahan pula kita orang belajar duduk masjid pula, anak beranak hak kurang belajar, kalau dia ada masalah bab hukum hakam ni, dia minta tolong kita lah, tanya kita.
duk belajar, duk dengar. Mana? Ke mana? Ziarah, orang tanya je masalah hukum, minta maaf sakit perut, balik lalu. Gitu je. Itulah ajalah macam mana uzur dia, macam mana. Tapi jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Kita kena tanya dulu, molek. Kita nak menetapkan hukum, kita kena faham dia punya gambaran masalah. Baru kita boleh kena tetap awak gini, jangan cepat. Jangan kita cepat-cepat. Sebab orangnya keadaan yang berbeza, keadaan yang tidak sama. Ni adik kita kira mengulpah ni, tapi mengulpah bukan tajuk uzur solat berjemaah dak jadinya. Tak berkait dengan hak uzur solat berjemaah. Kita hak minggu ni cerita hak masalah takut kehilangan anggota, kehilangan harta. Waktu kita sambung semalam mengulpah lah. Hak berkaitan dengan uzur yang menggugurkan rukun, menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan menggugurkan fardu ain solat Jumaat. Kemudian kalau boleh cari buku ni, carilah. Buku panduan ni memang comel, cuma wallahu alam lah. Hak JAKIM, hak terkini ni dikatakan sudah tidak dikeluarkan. Dia mungkin nak keluar hak buku baru. Sebab dia ada penambahbaikan semua. Kalau kira buku JAKIM ni panduan solat bagi pesakit ni sudah beberapa siri. Bukan siri tau. Siri macam mana? Edisi macam mana? Kalau cetakan panggil apa? Satu je, tapi cetakan sudah berulang-ulang. Dia panggil apa? Edisi. Kalau siri, lain-lain. Edisi ni cetakan pertama buku yang sama, cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat. Dia bukan edisi ni, siri. Dulu dia buat satu buku, kemudian dia tak pakai buku tu, dia buat buku yang kedua. Ada penambahbaikan. Tak pakai buku tu, ni buku yang tiga tak silap, ataupun buku yang keempat. Ni buku yang tiga atau buku keempat. Memang saya tengok buku pertama yang dikeluar oleh JAKIM tu, dan juga dikeluar oleh pejabat agama Terengganu kita ni, banyak ni, banyak tak tepat lah. Nak keluar buku tu, orang yang menyusung tu Ramadah tu, tapi memang bermasalah. Buku tu comel bagi pada semua orang secara percuma, tapi hukum di dalam tu agak ni macam cincai sikit lah. Banyak tak betul. Tak pakai dah siri tu, buka pula buat pula buku baru. Ada masalah juga. Ni buku yang ketiga, yang keempat, ketiga tu. Dia kata hak ni pun dia tak puas hati juga nak buat hak baru. Jadi macam mana menetapkan buku dengan hukum hakam seumpama ni dikeluarkan bukan oleh individu? Bukan individu. Macam mana boleh jadi seumpama tu? Tapi memang buku yang dikeluar pertama kedua tu memang bermasalah. Kalau kita kata banyak salah lah. Banyak salah. Hak ni kira lebih lengkap lah. Cuma adalah perkara yang agak ketinggalan, tapi lebih nak banding buku lama, ni lebih baik. Tapi ada lagi yang perlu pada penambahbaikan. Tu nak timbul baru pula. Jadi ni dia sudah tidak keluarkan. Tapi buku-buku panduan seumpama ni direngkas. Kok mana pun kita kena ada ilmu. Buku ni hanya untuk menolong kita sahaja. Kalau kita kosong, ilmu tak belajar langsung, tiba-tiba buka buku ni nak baca sendiri, memang gelak gambar sikit. Ada ni. Yelah, dah rekah kan. Kalau kita asah tak ada, kita nak macam mana? Kita asah ada dah, jumpa buku gini, kita jadikan sebagai sebagai panduan kita, nak tolong kita je, sebab kita ada asah dah. Dia tak nak pakai semata-mata buku ni, tak boleh pakai kalau kita tak ada asah. Kau mana memang kita tak ada asah, kena ngaji molek. Kena ngaji bab taharah bagi pesakit. Kita ni bicara bab solat bagi pesakit, berdiri, duduk, masalah semata kursi tu semua berkait dengan solat bagi pesakit. Jadi keuzuran yang menggugurkan fardu majmaah jemaah ni kita sambung semula lah.
Kita bahas sama semula hok. Dan umpama takut atas yang terpelihara. Mana kehilangan, takut kehilangan, mana yang terpeliharanya daripada anggota atau harta dan jika ikhtisas sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.